Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan teruskan sesi pembentangan kita untuk tajuk aspek sosial. Kita sudah masuk pembangunan masyarakat dan tajuk pertama kita yang akan kita kupas ialah aspek sosial dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, dan tajuk ini akan dibentangkan oleh Fidelina. Okay, sebelum tu cikgu share dulu ya. Okey, boleh nampak kan? Okey, jadi untuk tidak membuang masa, kita persilakan Fidelina untuk memulakan sesi pembentangan. Okey, selamat pagi kepada Cikgu Koni dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan aspek sosial yang terdapat dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okay. Isi kandungan yang kita akan belajar pada hari ini ialah konsep sosial dan kupasan analisis aspek sosial. Untuk konsep sosial ialah merangkumi segala hal yang berkaitan masyarakat seperti sistem sosial, struktur sosial, mobiliti sosial, bentuk kepercayaan dan sebagainya. Next. Next tidak soalan kita main next saja. Angel faham? Sorry. Cikgu syok sendiri. Tidak, cikgu ingatkan mic cikgu berbuka tadi rupanya off. Tu yang si Angel bilang cikgu mute. Tidak soalan konsep difahami Konsep difahami. Fidelina, di hujung kelas nanti kamu soal diorang Fidel. Okey, cikgu. Okey, termasuk konsep ni. Garuk kepala terus sana si kawan. Okey. Terdapat pelbagai aspek sosial yang terdapat dalam novel SBKL, antaranya susun lapis masyarakat, mobiliti sosial, perpaduan, adat istiadat, makanan orang Melayu, politik, kegiatan ekonomi, pendidikan, budaya, teknologi, interaksi sosial, dan akhir sekali ialah kepercayaan, iaitu antara umat Islam dan Kristian. Next. Yang pertama ialah susun lapis masyarakat atau lebih dikenali sebagai stratifikasi sosial. Antara kepentingan susun lapis masyarakat ini ialah menunjukkan kepelbagaian status sosial masyarakat dan peranan bagi setiap lapisan bagi membentuk masyarakat yang bertanggung jawab. Terdapat 5 lapisan susun lapis masyarakat dalam SBKL, yaitu lapis pertama ialah Raja, yaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan, yang berperanan sebagai lambang perpaduan masyarakat dan lambang kedaulatan negara. Lapis kedua ialah golongan elit, bangsawan, dan pembesar wilayah, yaitu sebagai contoh orang kaya Indra, yaitu Penghulu Mahmud, yang dilantik menjadi pembesar di wilayah Tola. Lapis ketiga ialah golongan saudagar. Mereka terdiri daripada saudagar Melayu dan Cina, atau lebih dikenali sebagai ahli perniagaan seperti Encik Muhammad dan Datuk Tan. Lapis keempat ialah golongan profesional yang terdiri daripada pentadbir, peguam, dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah lapis kelima yang terdiri daripada golongan penduduk atau buruh seperti imam, guru agama, kaki tangan kerajaan, dan pekebun. Yang kedua ialah mobiliti sosial. Kepentingan mobiliti sosial ini ialah mewujudkan perpaduan dan meningkatkan status sosial masyarakat agar dipandang tinggi oleh orang lain. Contoh yang boleh kita ambil daripada novel SBKL ialah mobiliti mendatar, yaitu daripada bujang kepada berkahwin yang disebabkan oleh faktor perkahwinan. Sebagai contoh, Sudin yang merupakan seorang duda akhirnya berkahwin dengan Gaya yang merupakan seorang janda dan memulakan hidup berkeluarga setelah perkahwinan mereka direstui oleh keluarga Penghulu Mahmud dan Encik Muhammad. Next.
Yang ketiga ialah perpaduan. Kepentingan perpaduan ialah meningkatkan persefahaman dan hubungan harmoni dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Sebagai contoh, Encik Muhammad yang berbangsa Melayu telah menjalin kerjasama dalam perniagaan dengan Batutan yang berbangsa Cina. Melalui perkongsian dalam Syarikat Firma Serba Dagang Internasional dan Syarikat Lombong Lembah Tualang. Okey, ada soalan kah? Teresa, Fidel, sekejap ah. Ya, Risau cikgu. ni tiada soalan. Ada soalan? Setakat ni tidak. Tiada. Pak cikgu soal ah. Fidel, cuba. Ada Pak cikgu mau suruh Fidel kasih up balik slide. Cikgu yang kontrol. Angel, kau jangan ketawakan cikgu situ. Mabuk Pak cikgu. Okey, cikgu sinilah dulu susun lapis. Cikgu risau ni kamu tidak soalan ni. Mudah-mudahan pandailah. Okey, dalam susun lapis ni kita tahu apa yang perlu kamu kuasai ialah apa susun lapis yang perlu ada di dalam karya kajian. Okey, kamu mesti tahu berapa susun lapis dan apa susun lapis tersebut, siapa contoh watak dalam susun lapis tersebut dan apa peranan susun lapis tersebut. So, kamu lihat di sini, Fidel memang ada beri 5 susun lapis. So, kamu mesti tahu susun lapis Sulalatus dan SBKL berbeza, tidak sama. Jangan kamu ambil susun lapis Sulalatus sebagai susun lapis SBKL. Okey, dalam SBKL, kamu punya susun lapis ada 5. Raja, okey, contoh kamu ialah Duli Yang Maha Mulia Sultan. Dia tiada nama. Dia hanya sebut Duli Yang Maha Mulia Sultan. So, peranan dia lambang perpaduan masyarakat. So, ini dia punya peranan. Tapi apa contoh peristiwa dia? Okey, apa contoh peristiwa dia yang mengatakan dia sebagai lambang perpaduan masyarakat? Sama macam di Sulalatus. Sultan di situ, golongan diraja di situ adalah sebagai lambang perpaduan. Contoh sultan kamu ialah sultan siapa? Siapa sultan di Melaka sebagai lambang perpaduan? Cuba refresh balik. Siapa? Sultan Mansur Shah. Okey, Mary ambil Sultan Mansur Shah. Contoh peristiwa. Cikgu kah yang jadi robot? Tidak, cikgu. Oh. Cikgu tukarlah, saya ambil Sultan Muzaffar Shah. Okey, boleh. Cuba bagi contoh. Sultan Muzaffar Shah, dia telah membaiki hubungan di antara Serinara Diraja sama Tun Perak tentang perbalahan dorang. Jadi last si Sultan Muzaffar Shah dia mengorbankan istrinya, dia menceraikan istrinya sendiri Tun Kudu untuk dikawinkan dengan Serinara Diraja supaya Serinara Diraja dan Tun Perak berbaik-baik, begitu juga dengan kedua pengikut mereka. Okey, betul. Thank you, Mary. Itu kalau di Sulalatus. So, kalau dalam SBKL, siapa contoh dia? Teresa, tiada orang mau jawab nih kalau cikgu tidak sebut nama ni kan. Semua mau diam-diam. Si Angel pun diam-diam tu. Teresa, jangan kau tiba. Okey, apa contoh lambang perpaduan? Raja tu berperanan sebagai lambang perpaduan masyarakat di SBKL. Cikgu mau watakkan nih. Watak sudah ada. Tu Duli Yang Maha Mulia Sultan. Contoh peristiwa. Ada? Dapat, cikgu. Sekejap. Saya ingat dulu. Semangat. Ketuk. Assalamualaikum, kepala. Ingat balik. Angel, apa dia Angel? Sementara si Teresa tu mengingat balik. Apa commute juga. Mengolok orang tadi kan, sekarang commute. Okey, kita pulangkan pada tuan punya. Fedelina, apa contoh raja sebagai lambang perpaduan di SBKL? Yang perayaan puja umur. Ya, betul tu. Cuba huraikan.
Itu aja saya ingat. Oke, tolong kamu kupas dengan lebih lanjut. Siapa punya tajuk nih susun lapis? Denalia saya rasa. Untuk lambang perpaduan nih, kamu kena ingatlah semasa upacara puja umur Sultan, masa dia mau datang ke Kampung Pula itu, kan masyarakat penduduk kampung di situ bekerja sama membuat persiapan kan untuk menyambut Duli Yang Maha Mulia Sultan. Betul? Betul ke tidak? Dia orang membuat persiapan, menghias lebuh raya semua tu. So di sinilah yang kita katakan raja itu berperanan sebagai lambang perpaduan masyarakat. Janganlah kamu cari macam Sultan Muzaffar Shah kasih cerai. Itu tiada, memang tiada dalam SBKL. Watak raja kamu pun dalam SBKL dia sangat umum. Dia hanya sebut Duli Yang Maha Mulia Sultan. Tapi apabila Duli Yang Maha Mulia Sultan tu mahu turun ke Kampung Pulai semasa upacara puja umur, birthday dia, seluruh penduduk Kampung Pulai bekerja sama untuk membuat persiapan menyambut kedatangan baginda. So bila bekerja sama, artinya wujudlah perpaduan itu. Okey? Boleh ya? Okey. So yang jangan lupa tu golongan elit bangsawan ada watak penghulu mahmud sebab dia merupakan orang kaya indera yang baru dilantik sebagai pembesar di wilayah Tualang. Okay? So apa peranan dia di sana ialah dia berperanan sebagai penguasa di sesuatu tempat. Dia sebagai orang besar di satu-satu tempat. Okay? So contohnya dia menjadi orang besar lah di wilayah Tualang. Okay? Orang yang paling berkuasa di situlah. Okay. Kemudian pada lapisan ketiga ada golongan saudagar, iaitu watak kamu boleh ambil Encik Muhammad yang mewakili orang Melayu dan Datuk Tan mewakili orang Cina. So peranan dia ni adalah sebagai menyumbang kepada kemajuan ekonomi masyarakat dan negara. Dia menyumbang kepada pembangunan ekonomi masyarakat dan negara. Contohnya, apabila syarikat Lombong Lembah Tualang tu ingin ditubuhkan oleh Datuk Tan dan Cik Muhammad, mereka sebenarnya telah menyediakan apa di sana? Apa yang disediakan melalui penubuhan syarikat Lombong Lembah Tualang? Macam mana sistem ekonomi masyarakat dibangunkan? Apa yang disediakan oleh syarikat Lombong Lembah Tualang? Pekerjaan juga. Pandai Abil. Disediakan pelbagai peluang pekerjaan di sana. Banyak peluang pekerjaan disediakan, terutama sekali sebagai buruh lah kan mencari menjalankan kerja-kerja melompong. Kemudian yang keempat, kamu ada golongan profesional. Di sini kamu ada peguam, kamu ada juga pegawai daerah di situ. Ada pegawai daerah, ada peguam, ada ahli politik. Peranan dia di sini adalah membantu mengurus kehidupan masyarakat. Membantu mengurus kehidupan masyarakat. So contoh watak di sini kamu ambil peguam keluarga Cik Muhammad yang menjalankan mengurus pembahagian harta keluarga Cik Muhammad secara sistem faraid tu. Kamu ada ingat kan pembahagian tanah pusaka keluarga Cik Muhammad mengikut sistem faraid tu? Ingat? Apa itu? Pembahagian tanah milik keluarga Encik Muhammad tu dia agih-agihkan kepada semua ahli waris tu. Dia panggil seorang peguam, ada kadi di situ untuk menjalankan pembahagian harta tu mengikut undang-undang. Bukan wakaf. Wakaf tu lebay makruf. Yang dia bahagikan. Katakanlah Angel, adik-beradik ada 10 orang. Ayah Angel akan kumpulkan adik-beradik Angel tu untuk bahagikan tanah tu. Tapi kalau hukum faraid ni digunakan oleh orang Islam, kita yang bukan Islam tidak gunalah. Ada orang Muslim ke di sini ni? Dirna? Hilang sudah si Dirna. Hilang sudah dia balik. Sebenarnya pembahagian tanah pusaka mengikut hukum faraid ni hanya dilakukan oleh orang Muslim lah. So dia akan kumpul seluruh ahli waris. Macam Cik Muhammad ni, dia kumpul semua ahli waris. Sebab dia mau beli tanah tu, dia mau bangunkan sebagai sebagai syarikat Lombong Lembah Tualang. So bila dia mau ambil tanah tu dimajukan, dia kena kumpul semua ahli waris dia supaya
semua ahli waris itu dapat mengetahui tanah pusaka diorang di mana dan dapatlah saling bersetuju untuk tanah itu dibangunkan sebagai tanah syarikat Lombong Lembah Tualang. Okey, boleh faham? So di sini untuk yang lapisan keempat golongan profesional kamu ni, kalau kamu mau ambil contoh, kamu senaraikan sudah di sini ada pentadbir peguam ni. Untuk contoh, dia punya peranan tadi kan cikgu bilang adalah untuk membantu dan mengurus kehidupan masyarakat. Membantu dan mengurus kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. So kamu boleh ambil watak peguam itulah. Okey? Jelaskan? Okey, so yang kelima, lapisan terakhir golongan buruh, golongan penduduk kampung atau buruh. Okey, so di sini ada imam, ada guru agama. So di sini kamu boleh ambil lah siapa watak kamu. Jangan tak payah sebut banyak sangat watak lah. Mungkin kamu ambil kalau imam seperti Imam Sa'ad, guru agama seperti Lebay Ma'ruf. Okey, so contoh dia di sana adalah sebagai tenaga penggerak kepada pembangunan masyarakat. Sebagai tenaga penggerak kepada pembangunan masyarakat. Mungkin dia bagi khidmat nasihat lah kepada golongan-golongan yang di atas ni. Sebagai contoh, kalau kamu ambil guru agama ni, Lebay Ma'ruf, kan dia ada juga memberi nasihat kepada Cik Muhammad. Apabila dia ingin wakafkan tanah dia tu, dia ada juga nasihatkan Cik Muhammad bahawa kekuasaan Allah tu sebenarnya tidak dapat diatasi oleh akal manusia itu sendiri, oleh kekayaan. Okey, ada dia bagi nasihat. So ini untuk susun lapis. Sila ingat berapa susun lapis. Okey, siapa dalam susun lapis tu, apa contoh peristiwa, apa peranan dia dan contoh peristiwa yang menunjukkan peranan tersebut. Okey, itu kamu kena ingat. Okey, macam mana? Boleh faham kamu? Boleh faham? Okey, cikgu. Yang lain? Boleh juga. Okey. So sekarang kita lihat yang tadi tu mobility. So dalam mobility, masih ingat dalam sulalatus, apa yang perlu kamu tahu dalam mobility? Jenis kan? Jenis mobility, apa lagi? Faktor. Yes, faktor mobility dan contoh peristiwa. Of course kamu mesti tahu. So dalam SBKL, kamu jangan heran nanti bila kawan kamu bentang tentang mobility, kebanyakan mobility adalah jenis yang ketiga iaitu mendatar. Okay, so macam Fadel di sini, apa yang Fadel bagi tahu di sini? Jenis mobility mendatar. Faktor mobility, perkahwinan. Okay, contoh mobility, Sudin. Dia daripada bujang, berubah statusnya menjadi berkahwin. Okay, itu mendatar. Okay, dan dia punya perkahwinan, dia kahwin dengan Gaya. Okay, itu kena beritahu lah. Gaya tu kekasih lama dia. Lama sudah dia menaruh hati dengan Gaya, tapi orang tua dia tidak sanggup lah, bukan tidak berani lah. Macam tidak yakin lah kalau keluarga Gaya ni akan menerima Sudin sebab ada konflik di antara dua generasi ni sebelum ni. Okay, tapi akhirnya Sudin berjaya berkahwin dengan Gaya. Okey, dalam perpaduan. Ramai mbak di sini nih. Sandra, saya nampak Sandra hari ini. Sandra. Ya. Ebil. Bil pun tenggelam. Ya, cikgu. Angel. Ebil. Ebil, dalam perpaduan apa yang cikgu paling tekankan kamu cara menjawab dia? Apa yang mesti ada? Kaum. Okey, selain kaum. Formula kamu apa? Formula. Kamu tengok apa ternganga si Angel di situ tu. Ada formula cikgu ajar Yang kamu. elemen campur something kan cikgu? Apa itu something? Elemen campur aspek, betul. Apa formula dia? Bukan itu kan? Itulah. Pendeknya apa? Elas, cikgu. Yes, Mary, betul. Akronim. ELAS, akronim. So, formula kamu ELAS dan dalam contoh kamu mesti nyatakan kaum bagi watak kamu itu. Mesti sebut kaum. So, bila cikgu tengok kamu punya jawapan peperiksaan percubaan, ramai yang tidak sebut kaum. Contohnya, kasih sayang dalam perkahwinan. Dia bagilah peristiwa di situ Sultan Muzaffar Shah yang menceraikan isterinya
Tun Kudu dan mengahwinkannya dengan Sri Naradiraja telah mewujudkan perpaduan di antara Sri Nara dan juga Tun Perak melalui perkahwinan di antara Tun Kudu dengan Sri Nara. Kosong markah, cikgu tak bagi markah. Sebab di sana dia tidak sebut apa kaum Sri Nara, apa kaum Tun Kudu. Dia tidak sebut. So, bila jadi gitu, macam mana kita mau nampak perpaduan itu? Kamu mesti sebut dengan jelas Sri Naradiraja berbangsa ataupun yang dari kaum Tamil Muslim berkahwin dengan Tun Kudu yang berketurunan Melayu. Sebut, mesti sebut. Nah, tutup muka sudah kau Angel. Kau tidak sebut kata Angel. Ada yang disebut, ada yang tidak tersebut. Nah, itulah. Kalau ada sebut, dapat markah. Ada orang 5 isi, dia tidak sebut. Kosong markah. Ada lagi orang, dia hanya sebut aspek. Contoh, macam di sini kan. Sini nih, dia punya aspek. Apa aspek dia di sini nih? Apa aspek di sini? Siapa boleh pesan? Kerjasama. Okey, Mary jangan salah Mary. Kerjasama aspek, dia punya elemen. Tadbiran. Nanti sekejap. Betul, Mary yang betul. Angel salah. Elas. So, kerjasama ialah elemen, perniagaan ialah aspek. Mary betul. Cikgu yang salah bagi soalan tu. Angel terus salah bagi cikgu. So, elemen ialah kerjasama, aspek ialah perniagaan. So, di sini elemen dia, fakta kamu kerjasama dalam perniagaan. Kalau kamu tulis kerjasama sahaja, kosong markah, dalam fakta kamu, kosong. Ini ada seorang kawan kamu, bahaya nih, saya sedih tengok jawapan dia. Dia dapat, dia antara pelajar yang cikgu sasarkan dapat A. Okay, sasarkan dapat A. Antara yang, dan saya rasa dia ni antara yang dapat A dalam STP semester 1. Tapi untuk soalan perpaduan, bila dia jawab, dia punya markah daripada 25, kalau cikgu tidak silap, dia cuma dapat 2/25. Sebab isi dia semua salah. Dia cuma bagi elemen, tiada aspek. So, memang tidak ada markah. Okey, begitu, tak boleh. Contoh, dia hanya bagi, kalau di sini, kerjasama. Tak bolehlah gitu. Sebab kalau kerjasama itu mungkin bukan dalam bahagian B kan, bukan masyarakat. Dia boleh dalam bahagian A, jati diri, pembangunan insan ataupun kemanusiaan. Betul? So, kamu kena ingat formula elemen tambah aspek. So, ini kamu kena ingat. Sekarang ni sepatutnya bila kamu belajar SBKL ni, kamu just refresh balik fakta-fakta kamu dalam SS. Okey, kita teruskan. Fadel, sorry cikgu ambil banyak masa. Teruskan. Yang keempat ialah adat istiadat. Kepentingan adat istiadat ialah melahirkan masyarakat yang harmoni dan menjaga warisan serta kebudayaan Melayu. Sebagai contoh, adat yang terdapat dalam SBKL ialah adat perkawinan, iaitu adat merisik dan adat bertunang antara Mahani dan Rahim. Dalam adat merisik, Cik Pontipa bertanyakan tentang Mahani untuk ditunangkan dengan Rahim. Kemudian, adat bertunang dilangsungkan antara Rahim dan Mahani. Mahani pula inginkan majlis yang sederhana. Contoh yang kedua boleh dilihat melalui perkawinan Sudin dan Gaya sebagai anggota masyarakat yang telah mewujudkan hubungan yang akrab dan harmoni dalam kalangan masyarakat. Okey, ada masalah untuk isi Fadel ni? Tiada? Bagi saya tiada. Bagi kamu tiada. Yang lain? Zulika? Teresa? Lupa saya tanya Teresa tadi. Dia berfikir, dia bilang kan saya lupa tanya balik. Tiada soalan untuk yang ini, adat istiadat. So, ingat sahajalah. Kalau dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu, dia mesti dimulakan dengan merisik. Tidak boleh terus kahwin. So, kamu kena ambil merisik, kemudian barulah meminang, barulah bertunang. Lepas bertunang, barulah berkahwin. So, Fadel sudah sebut di sana dalam contoh pertama, ada adat merisik dan bertunang di antara Mahani dan Rahim. Okey, jika tidak ada soalan, kita teruskan, continue. Mary, ada soalan? So far tidak, cikgu. Okey, kita teruskan. Yang kelima ialah makanan orang Melayu. Kepentingan makanan orang Melayu ini ialah mewujudkan kepelbagaian cita rasa dalam kalangan masyarakat.
Terdapat 3 contoh makanan orang Melayu yang terdapat dalam SBKL. Yang pertama ialah sudin, dihidangkan dengan roti canai oleh Mak Mina dengan dalca. Yang kedua ialah Mak Mina memasak gulai lemak pedas ikan lampan dengan terung telunjuk untuk makan tengah hari mereka sekeluarga. Yang ketiga pula, Mahani membawa bekal nasi lemak ke pejabat. Lapar cikgu dengar nih tau. Fadel, yang tu kepentingan tu masih boleh dibaiki kah? Cuba Okey. fikir lain, apa kepentingan makanan orang Melayu selain mewujudkan kepelbagaian cita rasa? Sebab nasi lemak tu kita saja masyarakat di Malaysia saja ni yang pandai makan kan. Kalau di Amerika tidak tahu ni apa nasi lemak. Di China, di India semua tidak tahu ni apa nasi lemak. So apa kepentingannya makanan tradisi ni? Memperlihatkan kepelbagaian jenis makanan. Pelbagai mengetengahkan, bukan mewujudkan, ini kan. Mengetengahkan kepelbagaian dan keunikan pelbagai jenis makanan tradisi masyarakat. Okey, cikgu. Okay. Next. Cikgu pula yang next. Yang keenam ialah politik. Kepentingan politik ialah melahirkan masyarakat yang berwibawa dan berkarisma dalam pentadbiran yang membawa kepada kesejahteraan hidup masyarakat. Sebagai contoh, Yang Berhormat Muhammad Yusuf merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pilihan raya. YB Muhammad Yusuf sebagai wakil rakyat yang dipilih mempunyai tanggungjawab untuk memajukan penduduk di Lembah Tualang ke arah yang lebih baik. Beliau bertanggungjawab membangunkan Kampung Pulai dengan melaksanakan projek perumahan agar dapat membuka peluang masyarakat Kampung Pulai untuk memiliki rumah murah. Yang kedua boleh dilihat apabila YB Muhammad Yusuf ini memohon bantuan JKR untuk mendirikan balai bagi persiapan tempat perjumpaan bagi menerangkan hal yang berkaitan dengan penyertaan masyarakat Kampung Pulai dalam rancangan Felda. Okey, komplit. Sangat clear. Terima kasih. Kita teruskan sajalah dulu ya. Yang seterusnya ialah kegiatan ekonomi. Kepentingan kegiatan ekonomi ialah melahirkan masyarakat yang gigih mencari nafkah dan meningkatkan taraf hidup mereka. Sebagai contoh, Pak Salim Datuk Tan Encik Muhammad menjalankan kegiatan perniagaan, manakala penduduk Kampung Pulai menjalankan kegiatan ekonomi secara diri, iaitu menanam getah dan padi, serta ada juga yang menangkap ikan. Okey, nampak tu sistem ekonomi. Apa nama sistem ekonomi di sini ni, Angel? Kalau penduduk kampung tu, sistem ekonomi. Si Angel sudah freeze. Apa sistem ekonomi penduduk Kampung Pulai? Di mana kau cari ni, Angel? Tengok sana laptop. Sara diri. Sara diri. Apa arti ekonomi sara diri? Menyerah hidup sendiri. Menyerah hidup. Apa dia? Udah pergi. Mary, apa dia tu Mary? Ekonomi sara diri Mary. Dia bercocok tanam untuk sara hidup dia sendiri saja. Dia menjalankan kegiatan ekonomi untuk membiayai hidup dia, bukan untuk orang lain, untuk diri dia saja, untuk memenuhi keperluan diri dia. Macam sini kan, ada yang menangkap ikan, menoreh getah, ada yang pergi hutan pun cari rotan. Bah. Saya tahu nih kenapa kamu orang tidak boleh jawab nih. Pandai-pandailah atasi itu masalah. Tidak payahlah saya sebut. Jangan pura-pura tidak tahu. Saya tahu tuh kenapa. Mau cikgu sebut kenapa? Kenapa cikgu? Sebab tidak baca itu novel kan? Belum menguasai novel cikgu. Belum menguasai novel. Bah, kasih kuasa lah. Kuasa novel. Baca, sebab di situ dia ada nyatakan pelbagai kegiatan ekonomi secara diri penduduk kampung. Ini betul sudahlah Fadel sebut ni. Ada yang menanam getah, ada yang nangkap ikan, ada yang masuk hutan cari bertam, cari rotan. Itu semua ada.
Oke, kemudian ada juga kamu punya ahli perniagaan lah, betul lah nih. Ada Datuk Tan dan Encik Muhammad. Macam Pak Salim nih dia buka warung di Kampung Pulai. Kemarin kita sudah bincang. Oke, next pendidikan. Pendidikan. Kepentingan pendidikan ialah meningkatkan pengetahuan dan taraf sosial yang menjadi masyarakat yang disanjung tinggi. Sebagai contoh, Encik Muhammad, Rahim, Robert, Mahani, Lebay Marub, dan Imam Saad merupakan watak yang berpendidikan dalam SDKL. Aspek pendidikan ini juga dapat dilihat melalui watak Rahim yang tidak mudah terpengaruh dengan budaya barat sewaktu belajar di London. Begitu juga Lebay Marub yang memiliki jati diri yang teguh kerana beliau telah mendapat pendidikan agama di Tanjung Karang. Oke, clear. So, keluarkan saja watak yang berpendidikan di situ. Ambil Rahim pun cukup. Oke, ambil Rahim pun cukup. Oke, next. Seterusnya ialah teknologi. Teknologi penting agar melahirkan masyarakat yang berkemahiran dalam sesuatu bidang dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Sebagai contoh, syarikat Australia yang dibenarkan membuka lombong baru di Lembah Tualang telah membawa masuk kapal korek untuk melombong biji timah, dan penggunaan kapal korek ini telah membuahkan hasil yang lebih banyak dan cepat. Robert juga memperoleh teknologi pelombongan yang baru apabila beliau mengikuti pengajian dalam bidang kejuruteraan lombong di London. Oke. Ingat tuh, Robert punya kursus kejuruteraan lombong. Oke, kejuruteraan lombong. Rahim kemarin apa? Apa tuh? Dia ada ijazah atau tidak? Apa nama ijazah dia tunjuk? Ijazah pengurus ini tuh kata pengurus. Pengurus apa? Pengurus badan? Bukan. Apa? Pengurusan sarjana muda pengurusan Lombong. Saya lupa sudah. Pengurusan apa? Yang lain-lain? Pengurusan Dagang. Pengurusan dagang. Sarjana muda pengurusan dagang itu Rahim. Okay, next. Yang seterusnya ialah budaya. Budaya penting agar dapat mengangkat keunikan hidup masyarakat ke arah melahirkan masyarakat yang harmoni dan dipandang tinggi. Sebagai contoh, perkawinan antara Gaya dan Sudin juga dikatakan dapat menghapuskan permusuhan dan menjalin hubungan silaturahim yang terputus sekian lama antara keluarga penghulu Mahmud dengan Imam Saad. Betul. Seterusnya ialah interaksi sosial. Penting agar melahirkan masyarakat yang harmoni dan membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk. Sebagai contoh, Encik Muhammad, Cik Pontipa, Datuk Tan, Datin Tan, Rahim, Robert, Mahani, dan lain-lain lagi merupakan anggota masyarakat yang saling berinteraksi dan saling berhubung antara satu sama lain untuk membentuk satu komuniti yang harmoni dan saling menghormati. Keeratan hubungan mereka ini digambarkan apabila mereka bersama-sama berkelah di jeram medan. Ada tinggal huruf satu tuh. Jeram medang. Yes. Ya, teruskan, Fadel. Yang terakhir ialah kepercayaan, yaitu antara umat Islam dan Kristen. Kepentingannya ialah melahirkan masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran agama dan berakhlak mulia. Sebagai contoh, Encik Muhammad digambarkan sebagai seorang umat Islam yang beriman. Beliau sanggup bangun pada malam hari untuk sembahyang tahajud. Lebay Marub, Imam Saad, dan lain-lain juga merupakan anggota masyarakat yang beragama Islam dan telah menunaikan tanggung jawab mereka sebagai umat Islam yang taat. Begitu juga Datuk Tan, Datin Tan, Robert, dan Lily merupakan penganut Kristen. Habis sudah dia punya slide nih. Katakan pada KMK sudah. Okay. Dia sudah masuk balik. Okay, hi Fadel. Okay, sudah line? Okay, Cikgu. Okay, so begini Fadel, kamu sudah habis bentang kan? So kita scroll up naik balik. Kamu tanya kawan pasal Nina. Nih, contoh-contoh peristiwa untuk ini. Okay kan? Okay.
Pilihlah kawan-kawan kamu yang ada di sini. Minta diorang bagi contoh peristiwa untuk setiap satu tuh. Ataupun kalau Fadel mau minta diorang bagi definisi skit kah, apa itu susun lapis, apa itu mobility, boleh juga Fadel. So, cikgu serahkan pada Fadel lah. Silakan. Sama tanya pasal susun lapis. Sedia kok Angel. Siapa? Fadel, sebut saja nama siapa yang kamu mau tanya. Dan apa soalan dia? Oke, cik. Dalam novel SBKL terdapat 5 lapisan susun lapis masyarakat. Nyatakan 5 lapisan tersebut sama suruh Ebil jawab. Ebil. Oke. Ikut urutan kan juga. Lapisan pertama itu raja, kedua pelatu yang bangsawan atau pembesar, lapisan ketiga golongan saudagar, lapisan keempat juga yang keempat tidak tahu, tapi yang kelima penduduk. Oke. Sama mana? Kita tunggu Cego kamu. Cego Fadel. Ya, Cego Fadel terkeluar sudah. Cego Fadel terkeluar. Oke, Angel, rasanya yang keempat tuh apa? Yang si Ebel lupa. Profesional. Yes, golongan profesional. Betul, golongan profesional. Siapa contoh raja, Ebil? Yang Duli yang Maha Mulia Sultan. Oke, golongan bangsawan atau pembesar? Saya lupa yang itu. Satu saja raja Jap. di sana. Meak dia lang si Angel. Penghulu Orang kaya, pakai nama orang kaya. Oh, jap juga. Hai Mary, baru buka kamera, segar sudah dia. Orang kaya. Orang kaya Indra juga. Sambung nama dia. Orang kaya Indra, penghulu. Oh, penghulu Mahmud. Yes, itu ialah lapisan yang kedua, bangsawan atau pembesar. Lapisan ketiga. Itu Encik Muhammad dan Datutan. Golongan apa itu? Bangsawan kan? Ya bangsawan. Mabuk. Nah, tidak saudagar ya. Makai tongsio, jangan kau lupa makai golongan saudagar. Encik Muhammad dia bukan golongan profesional, dia golongan saudagar. Selain Encik Muhammad siapa? Datutan. Okay. Next, yang keempat golongan dia? Golongan profesional kan? Watak. Fadel sekejap aja cikgu handle nih, lepas ini cikgu serah balik dengan kamu. Watak. Saya ingat tuh watak ya. Ayah, macam mana kamu tidak ingat? Oh, makai tongsio. Tolong Mary, siapakah golongan profesional Mary? Kalau contoh macam si Mahani boleh tak cikgu? Boleh. Oke, profesional lah Mahani itu. Betul lah. Apa jawatan dia? Setiausaha. Iya, betul. Selain itu kamu boleh ambil peguam keluarga Encik Muhammad kan? Cikgu cakapkan. Kan? Ada juga pegawai daerah di sana. Oke, yang kelima, Ebil, golongan yang kelima. Imam Saat juga. Itu contoh watak, golongan apa itu? Oh, saya ingat, kan saya bagi tadi golongan, saya ingat sudah. Golongan penduduk juga, ataupun buruh. Mabuk kau Ebil, kau baru bagi 4. Cikgu minta yang kelima, baru betul. Yaitu golongan penduduk kampung atau buruh. Baru kamu bagi watak Imam Saat. Imam Saat. Sebagai Imam Saat itu sebagai imam. Kalau guru agama siapa?
Eh, Satu saja guru agama situ tuh yang besar betul dia punya peranan. Lebay-lebay itu. Siapa tuh? oh, lebih Maruf. Oke. So, ulang balik 5 kamu punya golongan tuh. Golongan pertama golongan raja dan golongan kedua golongan elit atau bangsawan. Golongan ketiga ialah golongan saudagar, golongan keempat adalah golongan profesional, dan golongan kelima adalah golongan penduduk kampung. Oke, pandai. Ingat sudah tuh, Dan ingat peranan-peranan dia orang. Oke? Oke, Cikgu. Oke, saya pulangkan kepada Cikgu Fedelina. Oke, Cikgu. Soalan dia dalam aspek politik tadi saya ada cakap. Jadi soalan dia, bagaimana Yang Berhormat Muhammad Yusuf membangunkan Kampung Pulai? Bagaimana caranya? Bagus tuh soalan. Open kan ya? Ya, open. Kau tanya open kan, Angel? Kau mau menjawab lah tuh. Jawablah. Bagi Mary balik-balik ke jawab. Fedel. Ya, coba. Yang baju biru tuh, dia mau juga kamu sebut nama dia untuk ditanya. Masya open. Mau juga Fedel sebut nama dia tuh. Oke. Jawab kamu soalan si Mary tuh. Si Mary. Soalan Fedel. Jawab kamu soalan Fedel. Ulang balik soalan kamu, Fedel. Bagaimana cara Yang Berhormat Muhammad Yusuf membangunkan Kampung Pulai? Tuh Anda politik, Kau tembak satu orang, Fedel? Angel. Melaksanakan Yang Berhormat Muhammad Yusuf membangunkan Kampung Pulai dengan melaksanakan proyek perumahan. Proyek perumahan. Juga terima. Cikgu, kamu tuh Sumandak, Cikgu Fedelina. Bilang betul tadi, Kak? Betul. Sudah dengar Cikgu Fedel sebut betul? Ada di Jakarta. Cikgu Fedel, betul kah jawaban si Angel? Betul lah tuh. Oke, betul lah tuh. Betul lah. Oke, ada 2 cara tuh kan, Fedel? Ya, ada 2. Oke, mau tanya lagi yang satu tuh? Atau tidak payah? Kamu mau continue? Teruskanlah. Saya sambung. Stop kasih Fedel. Oke, teruskan. Nyatakan 3 jenis makanan orang Melayu yang terdapat dalam novel SBKL. Ini Anda aspek sosial makanan orang Melayu, makanan tradisi. Si Mary senyum-senyum sudah. Mary jawab. Mary jawab. Nasi lemak. Nasi lemak. Siapa yang hidang nasi lemak tuh? Mary. Yang siapa yang hantar pergi pejabat tuh? Mahani. Hantar pergi pejabat ke tuh? Bukan dorang makan masa berkela kah? Mana cikgu kita nih keluar masuk. Satu lagi makanan dia tuh yang tentang terung tuh, Cikgu. Ini nah, tentang terung kan? Satu lagi roti canai, Mary ya. Oke. Kita tengok dulu. Mana makanan? Oh ya kan betul dia buat pergi office, cikgu yang salah. Mana boleh lawan orang muda punya ingatan. Angel kena patok ular. Oke, betul lah Mary ya. Mahani bawa nasi lemak pergi pejabat.
Lepas tu yang roti canai itu Mak Mina masak untuk anak dia si Sudin. Roti canai dengan kuah dalca. Oke lah kan, Mary? Yang ni? Oke. Mana cikgu kita ni hilang? So cikgu rasa cikgu masuk balik. Keluar masuk cikgu. Cikgu Fadel sudah si Mary jawab. Betul jawapan Mary. So, oke. Saya pulang. Oke. Kalau masih mau teruskan soalan. Kita baru bincang susun lapis. Apa lagi ini? Makanan orang Melayu dan politik. Kesian si Fadel punya line ni tau. Oke, mobility. Sementara tunggu Fadel. Fadel, kalau kamu kamu cakap je. Fadel. Fadel. Endel. Bau. Endel loh. Oke, masuk sudah. Bila cikgu guna tu magic word, dia masuk. Teruskan. Aman. Hilang balik. Endel. Endel. Ada soalan lagi untuk mobility. Coba mobility. Sedia sudah si Mary dengan jawaban tuh. Belum pun dia tahu soalan kamu kan, Fadel. Dia sudah tahu jawaban. Dia bilang. Apakah kepentingan mobility sosial dan nyatakan contoh? Iya, dan nyatakan contohnya. Kepentingan mobility sosial dan contoh peristiwa. Cobalah si Mary. Oke, si Mary lah tuh jawab. Mobility sosial dapat kepentingan dia dapat mengubah status seseorang. Lepas itu dia punya contoh peristiwa Sudin, contoh dia watak Sudin, dia telah dari dia jadi duda, dia jadi seseorang yang sudah berkawin setelah dia berkawin dengan si Gaya yang sebelumnya ni pun janda, sebelumnya ni pun sebenarnya janda sebelum dia berkawin sama si Sudin. Selepas dorang dapat persetujuan daripada si Encik Muhammad sama penghulu Mahmud. Mam kata cikgu. Kata cikgu Fadel. Ya, betul lah tu. Mobility apa tuh Mary? Dia melalui mobility apa? Maksud cikgu jenis mobility. Jenis mobility apa tuh si Sudin tuh? Mobility menegak ke atas. Mary. Mary. Mendatar sahaja. Oke? Ya, mendatar. Sebab dia berkahwin sama orang yang segolongan dengan dia kan cikgu, begitukah? Kalau dalam SBKL kan memang dia tiada yang mobility, susah mau cari mobility menegak ke atas, menegak ke bawah tu tiada. Dia macam lebih kepada macam perubahan status dalam lapisan yang sama. Sudin tidak mengalami perubahan status naik pergi. Sudin tu kan dia berada pada golongan mana sekarang ni? Dalam golongan profesional kan? Okay, so dia dia tidak naik kepada golongan saudagar. So dia tidak mobility menegak ke atas lah. Dia hanya mengalami perubahan status dia tu dalam lapisan yang sama. So tolong ingat balik definisi mobility sosial. Mobility sosial ialah perubahan status masyarakat sama ada dari satu lapisan ke satu lapisan yang lain atau perubahan status dalam lapisan yang sama. So dalam SPKL dia banyak perubahan status dalam lapisan yang sama, sebab itu dia masih mobility mendatar. Okey ya? Okey. Teruskan Cikgu Fadel, ada lagi? Okey Mary ya?
Oke, Cikgu Fadel. Mana sudah Cikgu Fadel? Ada lagi Cikgu Fadel? Nah, Ya, Cikgu. mm-mm. Eh, Satu lah, last mungkin satu kan? Satu atau dua lah. apakah nama teknologi yang digunakan dalam perlombongan biji timah di Lembah Tualang? Itu aspek sosial dalam bidang teknologi. Senang aja tuh. Ada bunyi dia. Kaitkan dengan perlombongan, kan Cikgu Fadel? Ya. Kapal korek kan Cikgu. Kan ada bunyi kan? Betul kah Cikgu Fadel? Kapal korek. Ya, betul. Ya. Apa Angel? Kapal korek. Dia tuh. Oke, lagi Fadel, Fania Mary. Mana lagi? Nah, Fadel ambil tuh perpaduan kali kan? Perpaduan. Penting tuh. Lagi soalan perpaduan. Tuh si Ebil atau si Angel tuh. Si Rosin. Rosin ada. Benar aja. Mm-mm. Tapi dia baru masuk juga. Ya kan, dia baru masuk. Tapi dia pandai juga tuh, dia boleh jawab tuh. Kan Rosin? Apa juga? Sehat Rosin? Oke, sedikit saja. Sehat sedikit? Apa? Oke juga, oke. Oke, sehat. Mana Cikgu Fadel nih hilang lagi karena tendang. Oke, Rosin, Cikgu soal kamu lah. Hari ini aspek sosial, salah satunya ialah perpaduan. Oke, Rosin. Dalam perpaduan, apa yang perlu kamu ketengahkan dalam jawapan? Apa formula kamu? Senang je soalan Cikgu nih, memang kamu boleh jawab. Formula untuk menulis jawapan untuk soalan perpaduan. Cikgu Fadel masuk balik. Rosin? Perpaduan. Ya, perpaduan. Apa dia? Maksudnya sih yang menulis jawaban. Ya, apa formula yang Cikgu pernah ajar dengan kamu untuk menjawab soalan perpaduan? Apa tambah apa? Elemen tambah aspek. Nah, kan dia pandai elemen tambah aspek, betul. Apa contoh elemen? Okey, kamu tidak dapat ikut tadi kan? Coba kamu tengok sinilah. Sorry Cikgu Fadel, Cikgu take over dulu Okey. Rosen, cuba tengok sana, mana elemen, mana aspek? Elemen. Oke, cepat juga. Dalam ayat contoh tu, mana elemen, mana aspek? Elemen kerjasama. Aspek? Aspek. Nyam tu orang makan. Nyam. Cepat juga. Ya. Kerjasama. Itu elemen. Dalam Aspek perniagaan. Yes, perniagaan kamu ialah aspek, betul. So, itu satu, mesti tulis begitu. Elemen tambah aspek. Elemen ialah kerjasama dalam perniagaan. Perniagaan ialah aspek. Elemen kerjasama, aspek perniagaan. So, satu lagi. Cuba kamu tengok di sini nih, Rosen. Apa perkara yang mesti kamu tulis di dalam contoh kamu? Selepas kamu sebut nama watak tu, kamu mesti sebut apa lagi dalam watak tu? Apa lagi yang mesti kamu nyatakan berhubung watak? Selepas kamu sebut nama watak, kamu mesti nyatakan apa? Kalau perpaduan. Pasal kepentingan juga. Bukan kepentingan. Coba tengok sini. Cik Muhammad. Selepas Encik Muhammad ni, cikgu nyatakan apa di sini? Ini. Apa ni?
Melayu ni Cuma apa? berbangsa Melayu. Yes, so kamu Bangsa. mesti sebut, Oh. yes, ya, mesti sebut watak dan bangsa. So dalam bahagian contoh, kemukakan dua kaum yang berbeza bangsa dan kamu mesti sebut nama kaum diorang tu selepas kamu sebut nama diorang. Okay, Rosena? Jadi dia macam SS je lah tuh kan Cigo. Sama Dia saja, mesti kalau Rosen. terus ya Cigo. Yang Sama penting saja. dia sebut. Oh, oke. Ya, Boleh, Cigo. Boleh dapat. yang penting dia sebut nama watak dan selepas nama watak dia nyatakan kaum watak tu. Itu untuk perpaduan. Kalau untuk soalan lain tak payahlah. Sebab perpaduan dia melibatkan dua kaum kan. Dia tidak boleh kaum yang sama. Kan? Kan Rosen? Angel okey bahkan? Faham kan? Okay. So Cikgu Fedel, kita bagi yang terakhir lah saya rasa sebab kita mau bagi ruang kamu buat kerja. Nah, Cikgu Fedel, pilih lagi. Susun lapis sudah, mobility sudah, perpaduan sudah, makanan tradisi sudah, teknologi sudah, politik sudah. Okey, mana lagi kamu mau? Nyatakan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk Kampung Pulai. Siapa punya soalan tu? Open, Cikgu. Open. Nah, open. Bantulah, jangan kesian cikgu tu. Open yang sedang Kegiatan senyum. perlompongan. Cikgu Fedel. Lombongan. Tapi actually kita boleh terima tu jawapan kan sebab salah satu kegiatan ekonomi memang ada perlombongan. Kan Cikgu Fedel? Cuma dalam contoh Fedel tidak sebutlah, kan? Iya. Okay, thank you Rosen. Lain? Yang ada ikut sesi pembentangan tadi? Dan ekonomi secara diri. Contoh kegiatan dirambat. Contoh kegiatan ekonomi secara diri. Penduduk Kampung Pulai menanam padi dan menanam getah. Padi. Betul kan? Kalau dalam contoh tu si Cikgu Fedel kamu ada sebutkan menanam padi? Jadi robot kan? Ya kah? Biarlah Cikgu jadi robot. Menangkap ikan. Okay, Cikgu Fedel. Okay. Jawapan tu baju biru. Si handsome baju biru. Iya, betul tuh. Jaga kau, dia bilang Fedel, kalau kau kasih salah, dia pergi rumah kau di sebelah rumah dia pergi kasih umpan batu, dia bilang. Okay, so betul lah jawapan Angel. Ada soalan lain Cikgu Fedel atau macam mana? Sudah Cikgu. Sudah. Okay, so kalau tiada soalan, kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Fedelina kerana telah berjaya membentangkan aspek sosial dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dengan jelas dan begitu teratur pada hari ini. Mari kita bagi tepukan untuk Cikgu Fedel. Thank you Cikgu Fedel. Thank you Cikgu Fedel. So Cikgu tutup dulu ni slide. So, untuk hari ini tugasan kamu seperti biasalah kan, kamu sudah nampak bahan yang dibentangkan. Selepas ni kamu menghasilkan nota ringkas kamu untuk tajuk ini. Yang diutamakan ambillah dalam 6 isi yang utama. 6 isi yang utama. Okey, 6 isi yang utama. Saya rasa Cikgu Fedel sudah susun kan? Ya, sudah Cikgu. Okey, thank you. Okey, so untuk akhir sekali mari kita ambil gambar dulu sebagai dokumentasi kita. Open Sesame, buka kamera. Si Fedel, sama kita merah Fedel. Lama tidak jumpa Fedel. Sehat Fedel? Sehat Cikgu. Syukur. Mari kita bergambar. Ebil. Rosen, tak boleh buka kamera? Tak apalah. Tas kita sajalah.
Satu, ada si Rosen. Satu, dua, si Rosen jangan kasih dah ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih semua. Kita jumpa lagi esok lusa untuk tajuk pendidikan. Oke, so kamu baca awal-awal tajuk pendidikan. Oke, itu sahaja. Selamat mengulang kaji. Katakan pada KMK. Tiga. Bye.